Assalamualaikum. Selamat pagi semua murid-murid. Mesti ramai yang tak kenal saya lagi kan? Okay, nama cikgu, awak boleh panggil cikgu Senesh. Cikgu sebenarnya mengajar bahasa Inggeris. Tapi hari ini, cikgu akan jadi cikgu pendidikan kesihatan untuk murid tahun 4. Okay, hari ini untuk pendidikan kesihatan, kita akan belajar unit 11. Unit 11, tajuk dia sayangi diri. Tajuk dia sayangi diri. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Apa yang saya akan belajar hari ini? Nombor 1, kita akan belajar akil balik lelaki. Apa tu akil balik? Nanti kita tengok. Kemudian kita tengok juga akil balik perempuan. Kemudian kita akan tengok macam mana cara nak jaga kebersihan diri. Yang ini untuk lelaki dan juga perempuan. Jadi memula sekali cikgu nak semua murid ambil buku teks pendidikan kesihatan. Yang tak ada tak apa, boleh tengok dekat video ni je. Buka muka surat 75. Sini kita tengok unit 11 sayangi diri. Ada banyak gambar dalam ni. Budak-budak tengah berbincang. Tapi cikgu nak tengok satu je. Satu benda je dalam bulatan ni je. Iaitu menghargai perubahan fizikal. Menghargai perubahan fizikal ni meliputi 3 benda tadilah. Akil balik lelaki, akil balik perempuan, kemudian cara menghargai dia, jaga kebersihan. Kita tengok. Sekarang tengok muka surat 76. Kat sini ada gambar seorang budak lelaki. Apa itu tanda-tanda akil balik lelaki? Ataupun kita juga sebut ihtilam. Okay. Pertama sekali kita nak tahu, biasanya lelaki ni kalau akil balik, dia berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Maknanya, awak sekarang umur berapa? Awak sekarang dah 10 tahun kan? So, ada kemungkinan awak ada akil balik lah. Tapi kita tak tahu lagi. Jadi tengok tanda-tanda dia. Tanda-tanda yang pertama, perubahan bau badan. Kalau budak-budak kecil ni, biasa kalau cium baby kan, ada bau baby kan, dia wangi kan. Kalau orang dah akil balik ni, biasanya dia cepat busuk. Lepas tu kita kena mandi selalu. Hidu bawah celah ketiak tu, kalau ada bau-bau masam tu, itu boleh jadi tanda-tanda awak ada akil balik. Kemudian, tumbuh misai kat sini, dan bulu dada. Bulu dada kat sini. Mungkin janggut juga. Ini tak semua orang. Sebab tu awak tengok tak ramai orang dewasa yang ada misai, ada janggut. Macam cikgu tak ada. Tapi sebab cikgu cukur. Kalau awak dah tumbuh misai dan juga bulu dada sini. Bulu dada. Boleh jadi, bukan boleh jadi. Itu memang tanda-tanda awak ada akil balik. Sebab budak-budak tak ada. Kalau awak tengok budak tu ada misai, lain macam tu. Okay. Kemudian, halkum jelas kelihatan dan juga bersuara garau. Nak tahu apa tu halkum? Kalau tak tahu, halkum ni halkum. Ni ada timbul sikit ni. Ini nama dia halkum. Halkum ni orang lelaki je ada. Kalau awak tengok, muka dia macam perempuan, tapi ada benda ni. Itu perempuan tipu. Orang lelaki je ada benda ni. Itu bila ada benda ni, bila awak dah ada benda ni, suara awak pun dia akan jadi garau. Macam mana suara garau? Suara garau tu maknanya bukan suara budak-budak dah. Maknanya sebelum ni kalau suara awak, bila dah balik je, jadi macam cikgu ni, suara macho. Lepas tu dada awak membidang. Dada, ini dada. Membidang. Membidang tu bukan tumbuh ke depan bukan macam perempuan. Membidang tu dia lebar. Dia membuka ke tepi. Nanti biasa tengok orang besar yang ada otot, yang besar nampak ada bentuk segi empat sini kan. Itu nama dia dada membidang. Mungkin kalau awak tak exercise banyak-banyak dia tak nampak sangat, tapi dia sebenarnya dia naik juga. Okay. Kemudian yang ni jangan segan-segan. Zakar membesar. Tahu apa tu zakar? Lepas awak kencing tu. Kalau bahagian tu membesar dan juga tumbuh bulu, itu tanda-tandanya awak dah akil balik. Seterusnya, tumbuh bulu juga kat ketiak. Itu tanda-tanda akil balik juga. Kalau ada bulu situ, dia jadi akan cepat bau. Itu tanda-tanda akil balik lah tu.
Kemudian otot. Tahu otot? Ni otot. Otot tangan. Otot tangan, otot kaki. Otot kaki pun dia membesar. Dia makin kuat. Itu tanda-tanda akil baligh juga. Okey. Seterusnya. Buka muka surat 77. Tengok. Ini ciri-ciri perempuan yang akil baligh. Okey. Sekarang cikgu nak ingatkan pada awak semua. Kalau awak lelaki, tak semestinya awak kena tahu pasal lelaki je tau. Kalau awak lelaki, kena tahu juga pasal perempuan. Kalau awak perempuan, kena tahu juga pasal lelaki. Sebab apa? Nanti awak jadi mak, jadi bapa, anak-anak bukan dapat anak lelaki je semua. Bukan dapat anak perempuan je semua. Dapat anak-anak, nanti ada anak lelaki, ada anak perempuan. Nak ajar dia tahu. Okey. Ini ciri akil baligh perempuan ataupun disebut juga menarki. Perubahan fizikal dia, kalau perempuan, kebanyakan dia lah, tak semua. Jerawat mungkin tumbuh di muka. Sebab tu disebut mungkin ni. Lelaki pun boleh tumbuh jerawat juga. Tapi perempuan dia lebih biasa lah. Kemudian perempuan pun jadi cepat naik bau badan. Badan dia cepat berbau. Dia akan rasa sentiasa nak mandi je. Sebab dia rasa busuk lah. Pergi mandi lah. Kalau tengok perempuan suka mandi tu, biasanya orang mungkin dah balik lah tu. Kemudian perempuan, kalau lelaki bersuara garau, perempuan bersuara lunak. Macam mana suara lunak ni? Suara lunak ni macam suara yang kalau awak dengar suara-suara mak bapak, mak kakak awak ni macam manis-manis, boleh senang nak menggoda. Kalau suara budak-budak dia susah nak menggoda. Kalau suara lunak ni macam suara yang senang lelaki tertarik lah. Kemudian ni yang segan, payudara membesar. Payudara ni kalau lelaki dada, kalau perempuan kita sebut payudara. Dia bahagian dada juga. Payudara ni dia membesar, dia jadi ke depan. Saya segan. Kalau payudara orang membesar, itu tanda-tanda akil baligh. Okay. Kemudian bahagian lain yang membesar itu bahagian punggung. Belakang ni, dia jadi makin lebar juga. So, kalau punggung makin lebar, jangan risau. Itu maksudnya awak akan jadi perempuan dewasa. Bukan yang jadi gemuk ke apa, tak. Okay. Mungkin yang jadi gemuk jugalah, tapi biasalah tu kan. Dia akan tanda-tanda akil baligh juga. Kemudian perempuan pun akan tumbuh juga bulu di ketiak dan pubis. Pubis tu bahagian yang faham lah. Bahagian tempat kencing tu. Faham lah kan. Kemudian perempuan pun otot dia akan membesar. Otot tangan, otot kaki akan membesar juga. Walaupun mungkin tak sebesar lelaki. Okey, sekarang kita tengok muka surat 78. Kita akan tengok kebersihan diri. Untuk kebersihan diri ni kita tengok yang perempuan dulu. Kebersihan diri ketika kedatangan haid dan ihtilam. Awak kena jaga kebersihan diri. Cikgu tak cakap kita sebab cikgu bukan perempuan. Awak kena jaga kebersihan diri. Macam mana awak nak jaga kebersihan? Sebab bila datang haid, keluar darah kan, banyak darah tu kotor. Jadi kalau banyak pendarahan, tengok nombor 1 ni. Kalau banyak pendarahan, kerap tukar tuala wanita. Supaya yang kotor-kotor tu tak berkumpul banyak. Awak tukar yang baru yang bersih. Kalau dia makin banyak lagi, tukar baru yang bersih lagi. Maksud ingat, buang tuala wanita awak ke dalam tong sanitari. Maksudnya bukannya macam dalam bakul sampah tepi kelas tu awak pergi buang, kotor. Dia terdedah. Tong sanitari ni biasanya dia tertutup. Bila dia tertutup, kuman-kuman semua, orang pun tak nampak, bau dia pun tak keluar. Itu tong sanitari. Lepas tu kalau awak dah buang, dah pegang awak buang, cuci tangan. Sebab darah haid tu, darah kotor. Cuci tangan bersua-sua. Tapi sekarang ni kita dah biasakan cuci tangan kan. Eloklah tu. Awak dah tahu macam mana cara cuci tangan. Kemudian, ingat sentiasa mandi dan bersihkan diri. Okay? Sebab mandi bersihkan diri tak semesti masa datang haid je. Sentiasalah kalau awak rasa badan awak tengah berpeluh, mandi. Kalau datang haid, lagi selalukan mandi. Untuk jaga pastikan kebersihan. Lelaki pula tak leceh sangat. Biasanya kalau nak tahu dia baligh ni, kalau awak dah ihtilam ataupun maksudnya dah keluar air mani, kat bahagian yang pertama sekali pastikan baju yang awak pakai tu sentiasa bersih. Jangan pakai baju yang kotor. So, ini macam biasalah mandi dan bersihkan diri ni. Tapi kalau awak dah ihtilam ataupun keluar air mani, awak wajib mandi. Nama dia mandi wajib. Nanti dalam pendidikan Islam, belajarlah tu. Okay? Kita akan tengok secara kasar je kat sini.
Lepas tu, ingat kalau cadar dengan selimut tu kena air mani awak tu, pandai-pandailah tukar dengan basuh sendiri. Kan nak suruh mak dengan bapak, tak? Segan lah kalau segan basuh sendiri. Kan? Nanti mak kata, ini apa basah-basah ni? Kencing ke? Tak mak. Pandai-pandailah basuh sendiri. Yang suruh mak awak yang basuh. Lepas tu sentiasa juga pastikan kebersihan semua benda lah. Kebersihan bilik ke, kebersihan pakaian ke, selimut, cadar, semua segala benda. Pastikan kebersihan. Ingat tu. Okey, sekarang tengok muka surat 79. Tajuk atas dia hargai diri. Cikgu bagi awak masa 15 saat. Baca. Cepat-cepat. Baca yang dialog ni. Baca dah. Okey. Apa yang berlaku dalam dialog ni? Okay, ni sembang lah seorang lelaki atau ada dua orang perempuan tengah sembang. Yang seorang perempuan ni tanya, Hafiz, kau pernah kena ejek ke sebab muka kau jerawat? So, Hafiz jawab apa? Hafiz jawab, selalu ke kena ejek. Hafiz dia tak ambil hati. Kena ejek selalu lah tapi tak ejek hati pun. Biasalah jerawat kan. Dia kata, saya menghargai perubahan. Maksudnya syukur. Maksudnya saya dah berubah. Syukur ni Tuhan yang bagi ni. Ejek-ejek pun dah tak ada apa-apa pun. Macamlah kau handsome sangat cakap tu kan. Lepas tu perempuan ni sokong. Betul tindakan kamu tu Hafiz. Kita mesti bersyukur dan menerima perubahan fizikal yang berlaku dengan hati yang terbuka. Lepas tu dia sambung lagi bersembang kat bawah ni. Hafiz cakap dia kena pakai kemas. Pakai kemas tengok. Kemas cikgu kan. Agak handsome ni. Ni lah cara pakai yang kemas. So tampil menarik untuk menambahkan keyakinan. Kenapa kita pakai kemas? Awak pun tahu sebenarnya. Lelaki tahu, perempuan pun tahu. Bila awak pakai handsome, pakai cantik, jadi confident je kan. Confident je nak buat TikTok. Confident lah bila dah cantik. Dia kalau nak buat TikTok tu kena make up dulu. Itu tambah keyakinan diri lah tu. Baguslah tu tambah keyakinan diri. Tapi jangan perasan lebih sangat lah kan. Lepas tu saya juga Hafiz cakap, saya juga sentiasa menjaga batas pergaulan serta sentuhan dengan rakan-rakan. Macam mana jaga batas pergaulan? Lelaki dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan, dia ada batas-batas dia. Jangan sentuh lebih-lebih dekat bahagian sensitif. Kalau perempuan, jangan bagi lelaki pegang-pegang awak. Kalau lelaki, jangan bagi lelaki pegang-pegang awak juga kat bahagian-bahagian yang sensitif tu. Awak tak tahu kan? Lelaki kecil ke, besar ke, nak tahu apa semua tu, tak payah ambil tahu. Tak payah bagi dia orang kata, "Oi, nak tengok kau punya." Tak payah, jangan. Salah. Perempuan lagi dah tak boleh. Tu kena berhati-hatilah. Kita juga mengamalkan pertuturan yang bersopan. Ini cikgu nak ajar ni. Kalau kita nak cakap sama-sama kawan, tak payahlah guna perkataan kasar. Kan tak payahlah, bodoh. Ini lah bodoh, bangang. Salah. Jangan guna cakap perkataan yang macam tu. Cakaplah elok-elok cantik. Weh, handsome. Kan? Tengok, cantik. Lepas tu perempuan terus saya, awak cantik. Janganlah macam tu cantik. Janganlah macam tu handsome. Kan seronok dengar. Kan? Okey. Itu je untuk pengajaran pendidikan kesihatan hari ni. Cikgu harap semua seronok lah. Walaupun mungkin tak seronok sangat. Tapi layan je lah kan. Boleh tengok latihan yang cikgu bagi. Lepas tu boleh cuba buat. Hantarkan pada email cikgu. Okey? Selamat belajar.